Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita lihat betapa Allah mendatangkan sumpah-sumpah dan sumpah yang berat terhadap dua perkara. Pertama, tentang kebenaran hari kiamat. Yang kedua, tentang realiti yang berlaku dalam diri manusia. Realiti yang berlaku dalam diri manusia. Apa dia? Allah telah bekalkan kepada kita rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu sangat penting. Sangat penting, terutamanya untuk memastikan kita selamat. Bukan sahaja di dunia, bahkan sampai di akhirat. Dan daripada rasa bersalah itulah manusia menimba pengalaman. Manusia dapat menimba pengalaman. Lalu ada dalam kalangan manusia yang dia membiarkan rasa bersalah itu pergi berlalu tanpa bertindak, tanpa berbuat apa-apa. Tanpa berbuat apa-apa. Dan dirasakan rasa bersalah itu mengganggu. Hanya mengganggu saja. Kan, bila dia terjerumus dalam dosa dan dia meletakkan target dunia dia dan dia tak suka rasa bersalah tu. Dan akhirnya diabaikan. Lalu bagi menjawab dua sumpah yang di atas, la uqsimu biyaumil qiyamah dengan la uqsimu bin nafsil lawwamah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, ayahsabul insanu allan najma izamah. Patutkah manusia menyangka kami tidak akan dapat mengumpul tulang-tulangnya? Kenapa Allah mention tulang-tulang? Selain daripada manusia tak percaya pada hari kiamat dan sering mempersoalkan tentang mungkinkah tulang-tulang yang telah hancur ini akan dikembalikan semula, akan terbina semula. Mereka menggunakan logik akal untuk untuk menolak hujah wahyu. Namun apa yang perlu dilihat? Kenapa tulang? Kenapa Allah mention tulang? Dan kenapa? Apa kaitan tulang dengan manusia? Tuan-tuan, tubuh badan kita ni berdiri menjadi tegap dan tegak kerana adanya tulang. Kerana adanya tulang. Dan tulang-tulang kita ini tidak semuanya dalam keadaan bercantum. Tulang-tulang kita ni tak semuanya dalam keadaan bercantum. Berapa banyak tulang dalam tubuh badan manusia? Berapa banyak tulang dalam tubuh badan manusia? Lebih kurang 206. Lebih kurang 206. Oh, tak. Untuk tubuh badan baby, untuk baby, dia lebih kurang 270 tulang. 270 tulang. So, jumlah itu akan berkurang. Akan berkurang ketika dia membesar dan menjadi dewasa. Lebih kurang 270 tulang dalam tubuh badan baby. Dan dia akan bercantum, berkurang menjadi sekitar 206 ke 213 pada tubuh badan manusia biasa. Dan tulang-tulang ini menjadi support system paling utama dalam tubuh badan kita. Tanpa tulang, kita tak bermaya dan tak terdaya. Lalu Allah bukan sekadar mendatangkan
Adakah manusia menyangka kami tak dapat mengumpul tulang-tulangnya? Allah nak manusia berfikir benda paling kuat yang menjadi tulang belakangmu. Benda paling kuat, paling kukuh yang memastikan engkau berdiri tegak. Itu pun kami berkuasa untuk mendatangkannya. Dia bukan sekadar manusia menolak tentang ini tulang-tulang yang rapuh dan reput. Ada peristiwa kafir Quraisy datang pada Nabi mempersoalkan benda ni. Dia bawa tulang, dihancurkan depan Nabi, lalu dia tanya, Tuhanmu boleh kumpulkan balik tak ni semua ni? Dihancurkan depan Nabi. Tulang-tulang tu dipatah, tulang yang reput dihancurkan. Tuhanmu mampu nak kembalikan tulang macam ni? Gitu. So Allah datangkan ayat berkaitan dengan peristiwa itu. Cuma ini yang lebih besar daripada itu ialah Allah sedang attack. Allah sedang jawab tentang hari kiamat, tentang apa yang Allah datangkan, apa yang Allah build in dalam tubuh badan kita, perasaan kita, emosi kita, rasa bersalah, rasa menyesal tu. Dan manusia selama ini dia berbangga dengan kekuatan diri dia. Lalu Allah kata, adakah kamu menyangka kami tak boleh nak datangkan kembali apa yang telah hancur? Kan manusia melihat tulang yang reput itu sebagai sesuatu yang sukar untuk dikembalikan. Ialah dia bukan macam susun puzzle. Kalau susun puzzle, kan 1,000, 5,000 puzzle. Kalau sekadar macam susun puzzle macam ni, benda ni mudah. Perlu makan masa, tapi dia mudah. Masih boleh disusun. Kerana dia ada bentuk-bentuk. Dia ada bentuk-bentuk untuk disusun. Tapi kalau tulang yang hancur menjadi debu, kan tulang yang hancur menjadi debu, macam mana nak susun? So, bila manusia melihat benda tu mustahil atas kapasiti manusia untuk buat, lalu dirasakan Tuhan juga begitu. Tak mampu dan tak berdaya. Sedangkan semua itu adalah salah faham yang sangat besar. Disamakan keupayaan manusia dengan apa yang Allah mampu buat. Malah kerana ada manusia bertanggapan begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami bukan sahaja mampu untuk mengumpulkan semula, menyusun atur kembali tulang belulangmu. Walaupun waktu dekat dunia dulu kau mati dan dibakar, debumu dihanyutkan, kami bukan sahaja mampu untuk susun kembali tulang-tulangmu, bahkan kami berupaya, qadirin, kami sentiasa berupaya ala an nusawwiya banana, kami berupaya untuk kembalikan susunan jari jemarimu. Banana ni bentuk susunan macam ni. Satu ruas ni. Itu banana. So orang putih ambil banana, dipanggil pisang tu sebagai banana. Sebab susunan pisang tu satu ruas. Yang kita kata bahasa Inggeris, bahasa kemodenan, tak diambil daripada bahasa Arab.
banana. So banana, kata akar dia banan atau banana. Banana ni apa? Binaan. Binaan. Dan apa yang terbina pada jari kita? Apa yang terbina pada jari kita? Oh, di hujung jari kita ada cap jari. Binaan-binaan bukan saja merujuk kepada cap jari, which is cap jari ini merupakan wonder, merupakan keajaiban dalam salah satu daripada keajaiban dalam banyak-banyak keajaiban pada tubuh badan kita ni. Salah satunya apa? Cap jari. 5 jari. No, kita ada berapa jari? 20 jari. Jari kaki masuk. 20 jari. Dan cap jarinya tak pernah sama dengan manusia lain. Bukan hanya ni. Kalau sekarang ada 8 bilion manusia, 8 bilion manusia itu tak sama ke 20-20 cap jari ni. Malah ada manusia yang ada 6 pula jari. Allah kata qadirin, kami mampu untuk mengembalikan, untuk nusawiyah, untuk susun semula banana sampai ke hujung jari. Dan cap jari manusia bukan hanya tak sama sewaktu manusia yang masih hidup sekarang ni. Dari dulu. Kita punya cap jari sama macam stripe kuda belang. Ni, zebra stripe. Ni, zebra stripe ni. Tak ada 2 ekor kuda belang yang sama di stripe. Ni bersusun ni, tak sama ni. Sedangkan kita pergi nilai 3, beli kapet yang stripe-nya semua sama. Lepas tu kita kata, kapet rumah aku lah paling mahal. Ini jarang ada stripe macam ni. Sedangkan kalau pergi nilai 3, tempat kedai yang kita beli tu, ada 7-8 yang sama bentuknya. Lepas tu kita bangga. Apalah. Zebra lain-lain stripe takkan pernah sama. Kita punya jari ni tak sama. Sebab tu cara kita handle kita punya problem. Kan kita melihat masalah orang lain yang tak pernah sama dengan kita. Sebab cap jari kita pun tak sama. Manusia ni perlu dihandle case by case. Bukan blanket. Bukan sekali harum. Antara jari sendiri pun tak sama. Jari kanan dan kiri pun tak sama. Tu punya amazing Allah buat macam tu. Apa lagi yang tak sama dalam tubuh badan kita? Ni. Cuping telinga kita ni. Telinga kita ni tak sama. Kita dengan suami tak sama ni. Satu dulu pernah berlaku kes. Kes dekat Eropah. Dia dapat tangkap pencuri tu hanya kerana ni. Cuping telinga. Sebab pencuri tu, dia sebelum dia merompak, ada kesan cuping telinga dia dekat tingkap. Dia nak dengar ada orang tak kat dalam. Rupanya telinga kita ni tak sama. Tak sama dan takkan pernah sama. Itu belum kira yang kecil-kecil. Yang kita tak perasan. Kalau bandingkan berapa jumlah bulu atas tubuh badan saya berbanding orang lain. Nombornya tu tak sama. Pernah kita kira bulu tangan kita daripada sini, daripada ruas sini sampai ke ujung. Tak pernah. Dan kita tak pernah ambil tahu pun. Susunan gigi pun tak sama. Allah kata kami mampu untuk susun balik an-nusawwiya banana, segala bentuk binaan dalam tubuh badanmu, bukan hanya terhad pada jari.
tubuh badan kita ini terbina dengan sempurna, tuan-puan. Terbina dengan sempurna. Kan kalau kita tengok in human body. Okay, in human body. Macam ni kan. Allah susun jantung, paru-paru, hati, kemudian ada usus, sini ada pankreas. Semua ni Allah susun ngam-ngam. Ngam-ngam. Dan tak pernah tersalah. Ni macam ni. Ni organ dalaman. Yang ni kita punya darah. Ini organ dalaman. Ini salur darah. Ini skeleton. Tulang yang menampung. Ini untuk pernafasan. Ini untuk makanan dan perkumuhan. Ini apa ni? Ini salur darah. Ini nerve system. Nerve. Ini otot. Gabungan ni semua membentuk manusia. Binaan setiap satu ni dia ada struktur binaan berbeza. Ini dengan ni tak sama. Bukan salur darah kita yang menghantar impuls. Impuls dia ada saluran tersendiri. Ini nerve system. So, setiap satu binaan ni digabung baru jadi manusia. Tuan-puan, begitu level kita dicipta. So, kalau ada anak-anak kita yang belajar jadi apa? Pharmacist, doktor. Sesekali suruhlah diterangkan tentang tubuh badan kita. Dalam bahasa yang mudah untuk kita faham. Barulah bila kita baca Quran, kita nampak bahawa ayat bagi menjawab sumpah dari Allah. Ni ayat yang besar. Ayat yang bukan sekadar, manusia je. Allah susun balik dia. Tak, dia bukan sekadar susun balik. Tapi kekuasaan Allah yang memastikan ia ni benar-benar tersusun. Gitu. So, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami berkuasa mendatangkan semula, menyusun semula sampai ke hujung jarinya. Sampai ke hujung jarinya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Apa yang kami datang ni bukan tak ada bukti. Apa yang kami datang ni bukannya tak clear. Tapi kerana bahkan yuridul insan, manusia ni memang nak. Manusia ni memang nak meneruskan perbuatan kufur. Amamah. Menjadikan prioriti. Bukan kami tak datangkan secara jelas. Bukannya benda-benda ni, benda yang tak menakjubkan. Menakjubkan. Tapi memang manusia memilih jalan itu. Dia sengaja untuk engkar. Macam anak kita lah, tuan-puan. Pagar rumah kita tu kan. Pagar rumah. Grill rumah kita. Kalau anak lelaki, itulah antara tempat taman permainan dia. Kan dia suka panjat-panjat. Bukan kita tak larang. Larang. Berkali-kali kita kata, jangan panjat. Bahaya. Tak, dia memang nak panjat lah tu. Bal yuridul insan, dia curah amamah. Bukan tidak dinasihat, bukan tak ditegur, tapi memang dia nak buat. Sebab tu kadang dalam Quran lazimnya ada beberapa ayat yang Allah kata, kau nak buat? Buatlah. Anak kita nak manjat, kita cakap, panjat. Panjat, tinggi lagi, tinggi. Panjat.
Anak saya 3 orang perempuan. Yang tengah-tengah tu, waktu mula-mula dulu memang dia nak manjat. Suruh dia panjat. Sampai ke atas tak tahu nak turun. Saya suruh turun sendiri. Tak pandai. Maksudnya dia belum belajar nak turun macam mana. Nak sangat panjat kan? Panjat. Ada ayat-ayat semacam tu. So Allah kata, bukan kami tak larang. Bukan kami tak datangkan Quran. Bukan tak bawakan Rasul. Tapi memang manusia tu bersifat begitu. Liyab jura amamah. Memang dia nak buat kerosakan. Memang nak buat benda tak elok. Memang dia nak ikut nafsu je. Memang ada antara mereka yang tak dapat nak kawal nafsu tu. So, bila manusia tak dapat nak kawal nafsu, bukankah lebih mudah Allah beri hukuman, hilangkan nafsu dia? Kan? Kalau jenis manusia yang tak dapat nak kawal nafsu tu, kan mudah bagi Allah untuk hilangkan terus nafsu dia. Lalu dia tunduk, patuh pada perintah Allah. Tak ingin nak buat benda yang lain. Kenapa Allah tak buat begitu? Why? Kerana Allah tak nak menyalahi fitrah manusia. Manusia ada nafsu makan. Manusia ada nafsu bersuami, beristeri. Semua tu keinginan yang Allah beri. Dan itulah bentuk bahagia. Bentuk bahagia. Namun, bila benda tu jadi tanpa kawal, nafsu makan yang tak terkawal, jadi obesiti. Nafsu makan tak terkawal, jadilah penyakit 3 serangkai. Nafsu, berkahwin tak terkawal, dia akan jadi perzinaan. So Allah bagi tu supaya kita belajar untuk kawal. Kita belajar untuk kawal. Dan ada manusia yang diberi keinginan, nafsu, songsang. Tu ingin untuk jadi LGBT macam tu. Itulah ujian buat dia. Bila jadi ujian, kita perlu lawan dan perlu kawal. Bukannya, memang Allah ciptakan aku macam ni. Dah fitrah. Aku ikut je lah. Tidak. Tidak. Allah nak kita belajar untuk kawal. Berjuang untuk kawal. Bukan diikutkan. Bukan diikutkan, tak. Begitulah Allah datangkan, beri kita amanah. Amanah anak. Sayang anak. Tapi jangan kerana sayang, kita ikutkan aja. Tidak. Kan? Sayang anak. Tapi bagaimana kita bentuk anak tu supaya dia berdisiplin, boleh jaga diri. Bagaimana kita mengawal dia untuk dibentuk jadi manusia. Bukan diikutkan. Sama macam nafsu. Jangan diikutkan. Kawal, bentuk dia. Kerana itulah keinginan asal manusia. Dia memang suka langgar. Memang suka langgar. Kan peristiwa manusia pertama yang melanggar aturan Allah hanya dengan atas nama ibadah. Siapa? 2 orang anak Adam. Diorang dua-dua buat ibadah. Idh qarraba qurbanan. Tak kala mereka mendekatkan diri dengan Allah atas jalan kurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kami terima kurban salah seorang dan yang lagi satu kami tak terima. Bukan Allah kata kami tak terima. Walam, kami belum lagi nak terima. Bila sebut belum lagi, bukan bermaksud Allah terus tolak. Kalau kau perbaiki, Allah terima. Macam kita buat Viva, PhD, dengan minor pembetulan. Itu bukan bermaksud Viva kita tertolak. Kau betulkan sikit ni, dan sahlah jadi doktor. Manusia begitulah.
Dia suka apa yang dia nak. Dan bila dinasihati, dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut. Kan ramai manusia nak buat apa yang dia nak. Malah mereka letak dalam hati. Dan mereka menyangka nanti tua lah baru nak bertaubat. Satu, banyak yang buat maksiat dan simpan niat untuk taubat. Manusia memang sifatnya nak semua benda yang dia nak. Mereka sentiasa menyegerakan dosa dan menangguh taubat. Sehingga ada yang kata apa? You only live once. YOLO. You only live once. Hidup hanya sekali. Kononnya selagi hidup ni, mereka akan buat semua benda. Sepatutnya, dahulukanlah taubat. Jangan tangguh. So, selagi pintu taubat terbuka, buat. Jangan tunggu sampai esok. Kan ada yang tunggu Ramadan. Ramadan nantilah Ustaz. Ramadan nantilah. Tak. Jangan tunggu sampai Ramadan. Nabi bertaubat sehari 100 kali. Kita lebih layaklah untuk bertaubat lebih dari itu. Apa yang kita buat ni banyak salahnya berbanding betul. So bayangkanlah tuan-puan, bila Allah kata bal yuridul insan liyafjur amama. Kerana jiwa manusia ni sentiasa akan heret tuan dia ke arah maksiat. Kecuali mereka-mereka yang mohon perlindungan pada Allah. Maka kita doa pada Allah supaya selamatkan kita dari tindak tanduk yang salah, ilmu yang salah, ilmu yang merugikan. Kerana Allah, kalau jika Allah tak pelihara, kita tak tahu kita di mana. Kemudian, apa lagi yang apa lagi yang menjadi titik soal oleh orang-orang yang engkar ni? Kan? Selain daripada dia tak nak terima, tak nak melihat cara Allah cipta dia, dan selain daripada dia tak nak terima tentang hari kiamat, mereka juga mempersoal bila datang kiamat tu. Golongan pertama, jenis tak percaya hari kiamat. Jenis tak percaya hari kiamat. Walaupun dia dah nampak bukti-bukti depan mata. Dan dengan dia nampak bukti-bukti itu, dia rasa tak selesa. Dia nampak bukti-bukti itu, dia rasa tak selesa. Tuan-puan, apa bukti kiamat depan mata kita? Ada tak? Pernah nampak tak? Bukti-bukti kiamat depan mata kita. Entah tak tahulah Ustaz. Loh, takkan tak tahu. Banjir besar, kebakaran. Banjir besar, kebakaran, tsunami. Okay. Bukti besar kiamat depan mata kita ialah kematian. COVID-19. Nanti lepas daripada ni tuan-puan, keluar rumah yang ada halaman rumah. Kalau rumah flat tu macam susah sikit lah, kecuali kalau tuan-puan ada tanam-tanam pokok. Keluar rumah, pergi dekat halaman rumah, cuba tengok rumput. Tengok pokok-pokok dekat keliling. Cuba tengok daun-daunnya. Kalau tengok rumput, cuba tengok rumput tu. Mari saya tunjuk rumput. Yelah, anak-anak moden ni mana tahu rumput tu apa.
Kan? Dia tahu rumput tipu-tipu tu je. Ni rumput macam ni. Cuba amati betul-betul. Berapa dah usia rumput ni? Berapa puluh tahun? Tuan-tuan pernah tahu ke berapa lama hayat seketul rumput macam ni? Berapa lama hayat dia? Setahun, 2 tahun? Kalau pokok mangga tu ya, berpuluh tahun. Tapi kalau rumput, berapa Sekejap je, tempoh hayat dia? tak lama. Seminggu, 2 minggu. Setelah seminggu kita nampak rumput yang sama mula menguning dan kering. Dan diganti rumput yang lain. Dan proses itu berterusan, tuan-puan. Itulah bukti Allah menghidupkan dan mematikan. Dan proses kiamat tu Allah setelah Allah mematikan, Allah hidupkan semula. Rumput depan mata ni bukti kiamat tu ada. Bukti hari kiamat tu ada. Kan ada lagi rumput yang baru timbul. Dan rumput yang lama akan mati. Kemudian diganti. Bersilih ganti. Punyalah. Kerap bersilih ganti. Sampai kita tak perasan. Ini rumput baru ke rumput lama. Malah hari kebangkitan tu digambarkan macam pokok yang baru tumbuh. Kita ni ditumbuhkan macam pokok. Kalau dahulu kita lahir daripada rahim ibu, kali kedua nanti kita bangkit dari kubur macam pokok yang tumbuh. Macam mana Allah buat macam tu? Tak tahu. Tu kita kena hadapi tu hari kiamat. So banyak dah bukti-bukti depan mata tentang kiamat. Dan hati manusia yang menolak ni, dia ada rasa bersalah. Dia ada rasa bersalah. Tapi kerana kepentingan yang pelbagai, dia tolak. Lalu Allah kata, kami mampu untuk cipta kamu semula dan memang manusia suka. Tak nak dengar. Suka untuk liyafjur amamah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menolak kiamat, tapi dia bukan tolak total. Dia cabar pula. Okey, kalau betul kiamat, bila berlaku? Kalau betul kiamat, bila berlaku? Ini golongan kedua. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia tanya siapa ni? Dia tanya Nabi SAW. Dan mereka bertanya secara menganjing, mengejek, memperolok. Kalau betul kiamat bak datang sekarang, bila berlaku? Kan macam kita sekarang, kan sibuk nak tahu bila kiamat, bila Imam Mahdi turun, semua ni konspirasi Dajjal. Pantang berjumpa ni sikit, oi, ini ada lambang 3 segi ada mata, inilah Dajjal, tak lama lagi Dajjal keluar. Apa hal lah korang ni? Pedulilah bila kiamat tu datang. Yang penting apa persediaanmu ke arah hari itu. Kenapa terlalu nak cerita tentang apa yang Illuminati pernah rancang ke? Tadi tak buat apa-apa pun, kita je syak yang bukan-bukan. Ada ustaz, dia ada rancang ustaz. Freemason bagai tu. Ini semua untuk menyediakan Dajjal keluar lah ni. Dajjal memang keluar, Allah dah memang bagi tahu Dajjal keluar. Kau nak sibuk pasal apa? Tapi apa yang kau sediakan untuk dirimu, untuk anak cucu keturunanmu? Kalau kau tak sediakan sesuatu, kita khawatir anak cucu keturunanmu yang bakal menyokong Dajjal. Bukan membantu Nabi Isa. Berapa confident kita dengan anak cucu kita untuk menjadi penyokong, pembantu kepada Imam Mahdi, pembantu kepada Nabi Isa. Bukan orang yang mengikut Dajjal. How confident we are?
Dengan BTS pun kita kalah. Dengan K-pop pun kita kalah. Dengan Blackpink pun kita kalah. Tengok anak kita menari-nari depan TikTok. Tapi sibuk tentang Illuminati lah bagai. Tak bersedia apa-apa pun. Kan? Patutnya bersedialah, belajarlah tauhid sungguh-sungguh. Belajarlah tentang Quran. Sebab boleh jadi yang bertanya tu bukan orang lain. Kita yang bertanya bila kiamat datang ni. As if kalau kiamat tu datang kita dah bersedia. Janganlah macam tu. Sediakanlah sesuatu. Kalaupun bukan untuk kita sekarang, untuk generasi akan datang. Untuk anak-anak kita. Begitu. Kita sanggup beli tanah. Tanam musangking. Dengan harapan, ni nanti supaya anak cucu aku senang makan di kemudian hari. Kau risau pasal dia pergi makan daripada akidah dia? Wow. Dahsyat kita ni. Dahsyat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka tanya, bila datang hari kiamat? Kiamat tu pasti terjadi. Bila datangnya bukan soal yang kita perlu risaukan. Tapi persediaan untuk itu. Macam kita dalam kelas. Hari-hari duk tanya pensyarah. Sir, bila periksa sir? Bila ada ujian sir? Wajar kita tanya macam tu? Tak wajar. Sebab kalau pensyarah tu geram, okey kita buat hari ni, awak bersedia? Belum baca lah sir, buat esok lah. Ewah. Sekarang siapa pensyarah? Sekarang siapa pensyarah? Allah sembunyikan perkara ni. Senyapkan, tak bagi tahu secara jelas bila datangnya supaya kita benar bersedia. Nak sedia apa Ustaz? Sebut nama Allah banyak-banyak. Ibadah biar ikhlas jadi hamba Allah. Berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Layakkan diri untuk dapat bantuan dari Allah. Layakkan diri untuk dapat bantuan dari Allah. Bersedia. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Saya nak bawakan ada satu soalan dari sahabat yang benar-benar nak tahu. So, ada beza orang yang mempersoal bila hari kiamat dengan orang yang benar-benar nak tahu. So, Abu Hurairah pernah cerita pada satu hari seorang Arab Badui datang pada Nabi. Arab Badui ni Arab yang pedalaman. Arab kampung datang jumpa dengan Nabi. So dia tanya, bila hari kiamat? Waktu tu Nabi sedang berucap. So Nabi tak jawab soalan dia tu. Kan Arab Badui ni kan dia ikut dan dia je nak tanya. Dia tak peduli Nabi tengah buat apa, dia tanya je. So Nabi sedang berucap dan pada waktu tu Nabi tak layan soalan tu, tak indahkan soalan tu. Tapi lepas Nabi tamat berucap, Nabi panggil, mana orang yang tanya tentang hari kiamat tadi? Mana? So lelaki tu bangun, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, kiamat akan berlaku bila amanah telah disia-siakan. Orang tu bertanya lagi untuk mendapatkan penjelasan. Bagaimana? Apa maksud mensia-siakan amanah tu? Nabi jawab, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kiamat. Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah. Fantadhiris sa'ah. Maka tunggulah kiamat. Lazimnya orang melihat, oh ini soal pentadbiran Ustaz. Kita bagi Kementerian Pertahanan kepada lulusan kulinari. Memanglah kiamat dunia. Tak, bukan hanya itu. Amanah ni kita nak jaga manusia. Cuba tengok dalam institusi keluarga. Adakah ayah benar-benar beramanah nak jaga anak dan isteri? Makin lama makin ke laut. Dan Allah kata, fantadhiris sa'ah. Tunggulah kiamat. Tak lama lagi datang tu. Maka keluarga tu akan karam dan kiamat. Bila syarikat yang besar diwariskan kepada anak yang tak ada capability. Dulu mak bapak dia jaga syarikat tu dengan sangat baik. Berkembang. Dapatkah anak habiskan dengan berjoli dan berjudi. Fantadhiris sa'ah. Tunggulah kiamat syarikat tu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Tak perlu tunggu yang besar-besar. Yang depan mata. Kalau kita tak prepare diri kita dan keturunan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, tak prepare mereka dengan kasih sayang, fantadhiris sa'ah. Kita boleh saja melahirkan anak yang jadi apa? Perogol bersiri, pembunuh bersiri, penghancur hati wanita, playboy. Boleh. Bila amanah disia-siakan. Berapa ramai mak bapak yang melihat anak bukan sebagai amanah. Tapi ini sebagai aku punya modal nanti. Aku dah pencen, setiap anak yang bekerja ni paksa untuk buat pinjaman peribadi. 50,000. Bulan-bulan korang bayar. Ini duit aku besarkan kau dulu. Dia boleh fikir macam tu. Fantadhiris sa'ah. Tunggulah masanya. Satu hadis pertama. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik menceritakan ada seorang yang bertanya pada Nabi tentang hari kiamat. Bila sahabat bagi tahu dalam hadis, ada seseorang yang bertanya pada Nabi. Maksudnya, orang tu, dia baru jumpa. Dia tak kenal. So, dia kata ada orang tu dia tanya pada Nabi. Kalau dia kenal, dia sebut nama orang tu. Itu level sahabat punya jujur dalam mendatangkan, mengisahkan tentang hadis dari Nabi. So, ada seseorang yang bertanya pada Nabi tentang hari kiamat. Bilakah kiamat datang? Nabi pun jawab, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Nabi tak jawab soalan secara direct. Orang tu tanya bila. Nabi tak kata dia datang waktu ini, tak. Nabi tanya apa yang kau persiapkan untuk hadapinya. Orang itu jawab, wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan solat dan puasa yang banyak. Ini jawapan dia. Solat aku tak banyak, puasa aku belum banyak. Hanya saja yang aku siapkan, hanya saja aku sedang berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. Tengok jawapan jujur dia. Dia kata aku tak banyak solat, belum banyak puasa. Tapi aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dicintainya. Dan engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Anas beri respon.
Kami tidak lebih bahagia daripada mendengar apa yang Nabi terangkan. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ada sahabat kita yang kematian isteri. Dan dia sangat rindu pada isteri dia. Sangat sayang pada isteri dia. Kepada hadis Nabi ni, jangan risau. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Wow. Wih, dahsyat tuan-tuan. Asalnya dia nak tahu bila kiamat tu berlaku. Tapi bila Nabi bagi soalan balas, kita dapat benda yang lebih luar biasa dari itu. Seolah-olah Nabi kata, pedulikan bila kiamat tu datang. Yang penting, tanam rasa cinta untuk engkau bersama dengan siapa nanti di hari kiamat. Sediakan sesuatu. So, engkau nak kembali. Nak kembali ke mana? Kembali ke syurga atau kembali ke neraka? Tu jalan tu je. So, atas dasar cinta, maka sediakanlah anak cucu, keturunan kita. Kerana kita cinta dan sayang pada mereka. Sayang, tuan-tuan, sayang. Dan Anas kembali berkata, aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap akan bersama mereka di hari kiamat. Dengan cintaku ini kepada mereka. Meskipun aku sendiri belum beramal sebanyak amalan mereka. Hadis ini, dia cerita tentang pentingnya cinta pada Nabi. Siapa yang tak cinta Nabi? Yang kenal Nabi pasti akan cinta pada Nabi. Tapi dia bukanlah bermaksud cinta pada Nabi itu dibuktikan dengan menyanyi-nyanyi. Jangan buat begitu. Tunjukkan, buktikan cinta itu dengan banyak buat apa yang Nabi nak. Nabi kata, aku paling baik dengan keluargaku. Aku paling baik dengan keluargaku. So, takkanlah kita tak nak mencontohi Nabi paling baik dengan anak isteri. Tuan-puan, kalau memikirkan tentang kiamat, kita takkan sibukkan diri kita nak cerita tentang siapa? Anwar Ibrahim, Najib Tun Razak, siapa diorang tu? Bukan ahli keluarga. Kita akan sibuk memikirkan nanti anak aku macam mana. Nanti isteri aku macam mana, suami aku macam mana. Kita akan disibukkan untuk memelihara amanah yang dekat dengan kita. Yang dekat amanah ni pun tak terjaga. Lagi kita nak buat aku berjanji untuk menjaga rakyat Malaysia. Yang hari-hari kita bersama dengan anak pun tak dapat nak kawal bahasa yang mereka dapat hari-hari dari YouTube. Kita duduklah kata, jangan cakap aku kau dengan adik-beradik. Panggil kakak, kakakku sayang. Panggil adikku sayang. Bila datang dia marah, dia geram. Kau ingat kau besar. Macam tu cakap dengan kakak dia. Ui. So, tuan-tuan. Begitulah Quran membina prioriti hidup kita. Tak payah sibukkan pasal orang di luar sana yang tadi dia kenal kita atau tak. Sibuk cerita pasal itu dan ini. Demam bola dah habis. Sekarang kita tumpukan pada yang dekat. Amanah yang rapat dengan kita. Ada mak bapak berkhidmat untuk mak bapak. Ada anak cucu berkhidmat. Berjuang untuk selamatkan anak cucu. Sama-sama dengan pasangan masing-masing.
Ada jiran, doakan jiran. Berbaik dengan jiran yang dekat dan akrab. Nampak anak yatim, bantu sungguh-sungguh. Nampak fakir miskin, tolong sungguh-sungguh. Kalau banyak buat amalan ikut orang soleh, akan dibangkitkan dengan orang soleh ke dengan Nabi. Kalau amalan orang soleh itu berdasarkan Nabi, dah tentu dibangkitkan dengan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, dengan Nabi. Kalau ikut amalan orang soleh itu, ciptaan orang soleh itu, nanti Allah minta kita, minta bantuan dari orang soleh itu. Senang dia bagi Allah. Engkau buat amalan ni ikut orang tu. Sekarang kau minta pahala dari orang tu. Kau minta syurga dari dia. Senang dia. Kita nak jawab apa? Dan lebih selamat kalau orang soleh tu datangkan. Ini saya dapat daripada hadis Nabi sekian-sekian. Dan kita merujuk pada Nabi. Oh, dahsyat tuan-puan. Memikirkan untuk dapat berborak, berbual, duduk di samping Nabi pun sudah membahagiakan. Itulah rasa rindu, cinta kita pada Nabi. Dan menariknya rindu dan cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan. Oi, dahsyat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dan bukan bermaksud tak boleh nak nyanyi-nyanyi qasidah ni, tak. Kita juga sayang Nabi. Kita juga salawat pada Nabi. Dan kalau tengok para sahabat lebih faham tentang agama. Tapi dia bukan menjadikan qasidah itu sebagai prioriti. Dia tunjuk datang belajar agama dengan Nabi. Kan? Jangan salah tafsir hadis Anas tadi. Meskipun aku sendiri belum beramal sebanyak amalan mereka. Jangan hanya semata-mata, aku bergantung pada cinta Nabi. Aku tak beramal pun tak apa. Yang penting cinta pada Nabi. Tak, itu salah. Itu salah tergelincir. Betul cinta Nabi itu ada nilai dia. Kita kena usaha sesuatu. Kan iyyaka nasta'in. Maksud nasta'in apa? Kita mohon bantuan setelah kita buat dulu. Perlukah kita bantu orang miskin yang nak beli tiket kapal terbang hadiri majlis konvo anaknya? Tak payahlah. Itu memuaskan nafsu. Tak payahlah. Tengok gambar sudahlah. Berapa orang yang ingat majlis konvo dia setelah dikonvo beratus tahun, berpuluh tahun? Tak. Kejayaan anak tu lebih istimewa berbanding nak tengok dia hadir di situ. Tak pernah dikenang pun majlis konvo tu. Tak. Duit tu boleh diguna untuk benda lain. Duit tu boleh diguna untuk benda lain. So, letakkan prioriti. Letakkan prioriti. Penat mak bapak bukan dihadiahkan dengan majlis konvo. Tak. Bukan. Penat mak bapak mengajar kita suruh belajar tu, kita hadiahkan dengan rezeki yang halal. Kalau bantu adik-beradik belanja tiket kapal terbang untuk buat umrah. Untuk kali pertama mungkin okey kot. Kali pertama mungkin okey. Paling penting haji. Tapi untuk pergi haji sampai orang yang support, itu bukan man istata'a ilaihi sabila. Haji ni wajib. Tapi Allah bagi syarat. Siapa yang mampu? Mampu guna duit sendiri. Kalau dia gadai tanah untuk pergi haji, tak, itu tak mampu. Itu tak mampu. Umrah ni sunat. So, buat apa? Sanggup buat benda sunat. Nah,
Buat benda sunat sampai sanggup susahkan orang. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Not worth it. Tak berbaloi. Duit tu banyak lagi boleh buat. Kita memandang umrah tu besar. Sedangkan Allah memandang dalam surah berkaitan dengan haji. Tolong anak yatim tu besar. Bagi makan orang miskin tu besar. Bagi harta waris kepada yang layak tu besar. Allah pandang itu yang besar. Dalam surah berkaitan haji. Ibadah ni Allah nak kita mudah je. Hubungan dengan Allah ni Allah nak mudah je. Tak ada protokol. Tapi bila berhubung dengan manusia, Allah nak kita beri tumpuan, kesungguhan. Baca suratul Balad dengan surah Al-Fajr. Dua-dua surah tu adalah tentang haji. Dan dalam tu Allah letak prioriti. Allah letak prioriti. Kan Allah kata, ayah sabul insanu, nak tak kamu, dalam suratul Balad. Suratul Balad, Allah sebut tentang wama adraka mal aqabah. Sebelum tu falaqtahamal aqabah. Wama adraka mal aqabah. Tahu tak? Nak tak kamu atau tahukah kamu apa itu jalan yang berliku? Jalan yang mendaki dan berliku, jalan-jalan yang sukar. Fakku raqabah. Bebaskan orang yang terbelenggu. Allah tak kata pergi umrah. Allah tak kata buat haji. Bebaskan orang yang terbelenggu. Siapa orang yang terbelenggu? Tuan-puan, kita tahu tak dalam komuniti kita, jiran sebelah rumah kita, tahu ke diorang punya kesengsaraan? Tak tahu. Kita pernah tahu ke mungkin jiran menyebelah rumah kita yang terpaksa melacur untuk dapat pendapatan? Tahu ke? Tahu ke ada orang dalam KL ni yang dia tak pernah dapat akses kepada pendidikan dan pembelajaran? Yang dia tahu hanya jalan tu je, jual diri. Tahu ke? Fakku raqabah. Berat tuan-puan, berat. Nak keluarkan orang dari terbelenggu ni berat. Au it'am, atau bagi makan. Fi yaumin dhi masghabah. Beri makan kepada orang di hari yang kita sendiri sangat perlu kepada makanan tu. Allah tak kata pergi haji, pergi umrah. Kita yang salah meletak prioriti. Kita salah meletak, umrah ni besar, dekat dengan Allah, dekat dengan Kaabah. Tak. Sedangkan Allah kata dia dekat dengan orang miskin. Allah kata dia dekat dengan orang miskin. Kita sanggup jauhi orang miskin, keluar daripada Malaysia, pergi umrah kat sana. Malah kita dinasihatkan waktu pergi umrah, engkau nanti kalau bagi duit, jangan bagi duit terang-terang. Sebab nanti kalau engkau bagi duit pada satu orang, nanti engkau kena serbu. Apa cara kita berfikir ni? Sudah salah. Allah kata dia rapat, dia dekat dengan orang miskin. Dan nak tengok kita ada capability tak untuk support orang miskin. Teringin tu kan kehendak. Kehendak kan Allah suruh kawal kehendak tu. Allah suruh kawal kehendak. Kenapa tiap tahun dia pergi umrah? Why? Sebab dia tak buat sehabis baik.
dan dia tak tahu macam mana nak buat jalan singkat untuk dapat pahala yang besar. Tapi dia tak tahu nilai yang Allah letak pada orang miskin, pada orang yang terbelenggu. Duit banyak, tapi Allah tak berkati duit tu. Lalu dibuat perkara yang nampak besar, nilai kecil. Kan rugi. Rugi. Pergi umrah, pergi ke rumah Allah, sedangkan masjid dekat sini yang Allah kata itu rumah dia pun tak pergi. Tak. Ada cerita-cerita tentang orang tidak diterima haji pada tahun tu, tapi ada satu tukang kasut yang Allah terima haji dia walaupun dia tak pergi. So suratul Balad, suratul Fajr adalah tentang ini. Tentang bagaimana kita mengurus amanah. Duit kan amanah. Macam mana nak mengurus duit tu? Bantu je orang dekat sekeliling. Tahukah anda bahawa pemimpin-pemimpin Uthmaniyah, kerajaan Islam dulu, yang dapat menakluk Konstantinopel, ada antara pemimpin mereka yang tak pernah tunaikan haji pun. Tak pernah tunaikan haji. Alasannya, dia nak menjaga maslahah umat Islam. Itu lebih penting. So, kalau dia pergi haji, dia terpaksa tinggalkan tampuk pemerintahan 2-3 bulan. Siapa nak jaga? Siapa nak bertanggungjawab atas maslahah umat Islam? Apa sebab haji dia diterima? Duit yang dikumpul untuk haji, dia sedekah pada jiran dia. Yang dia baru tahu jiran dia 3 hari putus bekalan makanan. Cukupkah alasan itu pada Allah? Dia bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Bayangkan kalau Allah terima alasan tu. Dan Allah tanya kita, kau mampu. Tapi kenapa kau tak buat ni? Apa pula alasan kita? Nabi seumur hidup baginda laksanakan haji 1 kali. 1 kali. Umrah, dia nak pergi, terbatal sebab perjanjian Hudaibiyah. Nabi berapa kali buat umrah? 2 kali. Haji sekali, umrah sekali. Bila Nabi buat umrah? 4 kali. Umrah. 4 kali. Itu sebab Nabi kat situ. Dan kita kat sini. Ada orang pergi tiap-tiap tahun. Sedangkan duit tu banyak lagi boleh buat. Bukan buat sendiri untuk belanja. Tapi kita plan. Macam mana nak bantu orang dekat keliling. Dekat sekitar dia. Dekat sekitar kita. Dapat bantu satu keluarga pun jadilah. Dapat bantu satu orang pun jadilah. Bukan bagi sekaligus. Tak. Kita beri bantuan berkala. Kita beri bantuan berkala. Boleh. Kita boleh buat. Kan macam mana Nabi SAW punya perancangan untuk melakukan hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah waktu tu tak ada kem pelarian. Tak ada kem pelarian. Nabi mempersaudarakan orang Mekah dan orang Madinah. Setiap orang Mekah yang datang, dia tinggal dekat rumah orang Madinah.
So, okey, kalau alasan kita, Kak Intan, nak dosa kita dihapuskan antara satu umrah dengan umrah berikutnya. So, adakah kita rasa dengan kita memerdekakan orang yang terbelenggu ini, maka kita tak dapat ganjaran pengampunan dosa? Hanya kerana tidak disebut ganjarannya, maka kita anggap ganjarannya ni kecil sahaja. Sedangkan sebelum tu Allah kata Al-Aqabah. Pernah pergi tengok Bukit Aqabah tu? Macam mana nak daki Bukit Aqabah? Jalan yang berliku, tingginya bukit tu, berbatu, panas terik. Allah kata jalan ni sukar. Semakin sukar jalan tu, semakin tinggi nilai yang Allah boleh ganjarkan. Gitu. Setiap satu apa yang kita buat ni, Allah beri ganjaran. Bentuk ganjaran Allah beri ni ada 3. Allah angkat darjat. Allah angkat darjat. Kemudian Allah beri kebaikan. Dan Allah hapuskan dosa. Angkat darjat, beri kebaikan, hapuskan dosa. Serentak 3. Satu benda kita buat, Allah bagi 3. Ya, mungkin kali pertama dengar macam ni, Ustaz, saya tak setuju lah Ustaz. Saya ada pendapat saya sendiri. Terpulang. Tapi lama-kelamaan nanti tuan-puan bila baca Quran, kita akan jumpa perkara yang merubah cara kita melihat. Kita akan disibukkan dengan manusia depan mata kita. Sibuk tentang apa? Macam mana aku nak kenalkan dia dengan Tuhan? Macam mana supaya dia boleh rasa apa yang aku rasa? Kecintaan, kerinduan pada Tuhan. Tak perlu aku pergi ke sana untuk bagi tahu aku rindu pada dia. Cukup dengan aku baca ayat-ayatnya. Nak menunjukkan aku terlalu rindu pada Tuhanku. Ada satu benda lagi tuan-puan. Tentang kita kena ada di situ, baru kita rasa, termakbul. Apa dia? Melawat kubur. Adakah dengan saya baca di sini, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa ayahku, maka doa saya itu tidak diterima. Saya kena pergi depan kubur ayah saya bagi tahu, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku ini. Kan? Satu kadang kita tak terima kalau saudara kita mati tempat lain, tak dikuburkan dekat kampung kita. Itu kan tentang doa kat kubur. Doa saja di mana-mana, biarlah dia dikuburkan di mana pun. Kan Dr. Harundin arwahnya dikubur kat Amerika. Kerana anak-anak dia faham tentang agama. Di mana pun dia dikuburkan, semua tu bumi Allah. Doa kita buat mereka tetap sampai. Tetap sampai. Dan doa terbaik ialah kita mohon Allah ampunkan. Kita mohon Allah ampunkan kedua orang tua kita. Wow. Ustaz, adakah orang yang dianiaya tapi dia reda akan diangkat oleh Allah dosanya? Sudah pasti. Sudah pasti. Malah bila dia dianiaya, dia diberi tiket. Diberi tiket oleh Allah untuk tuntut di akhirat nanti. Kalau saya aniaya Kak Nur, Allah akan beri kesempatan pada Kak Nur jumpa dengan saya nanti. Okey Kak Nur, dia aniaya Kak Nur sekian banyak, katalah 500. Katalah 500. Jumlah saya menganiaya Kak Nur. Saya ada pahala 400. So Kak Nur kata, ya Allah aku nak dia punya pahala 400 tu. Kak Nur ambil saya punya pahala 400. Saya ada pahala apa? Tak ada. Habis. Masih ada baki 100 kan? Ya. Ya Allah aku ada dosa aku ni. Aku bagi 100 lah pada dia.
Kak Nur punya dosa bagi pada saya 100. Seronok kan macam tu? Ya. Macam itulah keadilan dari Allah. Nak buat macam mana? Siapa suruh dia aniaya? Kita pun nak masuk syurga. Tuan-puan, itu jam kita tak ada kesian pun pada orang. Mak bapak kita pun kita tinggalkan. Isteri kita pun kita tinggalkan sebab nak selamatkan diri. Nafsi-nafsi. Dia buat syurga neraka ni waktu sekarang ni je kita tak ambil pusing. Tapi waktu tu, kita sanggup gadaikan anak isteri kita lah untuk selamat masuk syurga. Sanggup gadaikan mak bapak kita, malah sanggup gadaikan semua orang atas muka bumi ni untuk dia selamat masuk syurga. Sama macam tu. Sekarang kita tak endah syurga neraka ni. Sebutlah depan muka pun, masuk neraka, peduli. Tak. Kita tak peduli. Tak terdetik kat hati kita. Tapi itu jam. Oi. Tuntut. Ustaz, kita maafkan orang yang berhutang supaya tak lama tunggu masa pengadilan nanti. Jadi orang berhutang tu dengan menipu kita bebas juga kah dari... Tidak. Tidak, tak bebas. Kita maafkan dia supaya kita tak tertunggu-tunggu. Dia akan tetap wajib bayar. Tak, dia tak bebas. Bila pula Allah kata dia bebas? Tidak. Allah takkan lepaskan dia. Bayangkan tuan-tuan, kita nak beli rumah. Kita hire peguam untuk uruskan. Lalu yang kita perlu sediakan apa? Duit kos, IC dan maklumat diri. Itu je. Yang lain dia buat. So katalah pihak lagi satu langgar perjanjian. Kita perlu buat apa? Tak apalah, aku serahkanlah pada peguamku, dia lah yang urus. Orang tu bebas ke walaupun kita serahkan? Tidak, peguam kita yang pergi kejar. Okey, kalau kita mau dia bebas, bolehkah? Oh, tidak. Kalau kita mau dia bebas, itu terpulang pada Allah mau bebaskan dia ke tidak. Itu terpulang pada Allah. Tapi kalau kita mohon, ya Allah, aku redha lah. Dia bayar ke tak bayar, lantak dia lah. Aku redha, ya Allah. Yang itu lebih luar biasa. Kita diberi hak oleh Allah untuk tuntut. Tapi kita halalkan. Itu luar biasa. Dan bayangkan kalau kita tidak berkira dengan manusia dan Allah tidak berkira dengan kita. Hajah Maryam, dia tidak pernah berkira dengan makhluk. Tak apalah, kau masuklah. Aku tidak pernah berkira denganmu. Huyo. Kan? Kalau kita tak pernah berkira dengan orang, bantu je. Dan Allah kata Allah tak pernah berkira dengan kita dan ikutlah kau nak masuk daripada pintu syurga yang mana. Wow, dahsyat. Dan nikmat di syurga, tuan-puan. Tak terbayang dan tak tergambar. Okeylah, dah 10.30. Kita tengok besok, kalau ada ruang, kita sambung lagi untuk surah Al-Qiyamah ni. Saya cuba cari ruang masa yang sama pukul 9 macam tu juga. Tapi kejap besok, ataupun besok petang lah kot, besok petang. Besok pagi ada program dengan Jawi. Mungkin besok petang kalau ada masa, kita sambung surah Al-Qiyamah. Barakallahu liwakum. Kembali kepada Tuan Moderator.